Baik, ada yang mau masuk. Luar masuk. Ada yang mungkin internet dekat dekat kediaman masing-masing tu, dekat kampung kamu tu. Ada problem sikit. Okay. Kalau di college tu okey rasanya. Okay, so kalau kita lihat di segi apa dipanggil ni, type macam ni kan, kalau gitu kan kita nak integrate fungsi ni x dengan square root x plus 1. Jadi kita tak perlulah buat kaedah yang kita belajar yang ketiga nanti, sebab kita belum belajar, cuma kita dah belajar kaedah teknik substitution. Jadi kalau ikutkan teknik substitution boleh diselesaikan, dan juga sini yang ini diguna by part lah yang kita belajar minggu lepas. Okay. So kalau diguna by part pun boleh juga selesai. Cuma mungkin jawapan itu takkan dapat sama macam ni. Okay, dia mungkin maksud dia sama, mungkin kalau digantikan nilai dia sama macam itulah. Okay. Mungkin you boleh cuba saya dah bagi tahu itu, boleh cuba. Okay, so kalau you lihat integration ini semua integration by part lah ni. Ini pattern soalan ni maksudnya tidak ada yang melibatkan rational. So rational ikutkan dia mungkin boleh digunakan kaedah by substitution teknik. Okay. Okay. So sini sebagai contoh kalau kita tengok dulu soalan okay, ini. Okay, dia kata find the kalau ini dia jelas lah, dia jelas. So sini hence evaluate, okay, macam ni lah. Ini satu fungsi rasional. Okay. Tapi kebiasaannya untuk partial ni kita akan bantulah ataupun dia ada hint di sini. Dia ada macam tu. Tapi ada kadang-kadang tidak dibantu, dia terus dia kata sini evaluate saja. Dia kata sini evaluate this function lah. Jadi di sini agak sukar lah. Mungkin you pakai kaedah gantian, kaedah gantian ataupun substitution. Tapi di situ kamu takkan dapat selesai lah kaedah yang pertama tu. Okay, substitution. Dan kaedah yang kedua memang tak ada lah bentuk dia, bukan bentuk by part. Okay, kalau ikutkan bentuk by part ni, bentuk dia cuma dia tidak ada dalam bentuk rational lah. Okay. Kalau you perhatikan yang by part ni semuanya bentuk macam bukan rational punya bentuk. Okay. Itu dia punya type lah. Okay. So dalam by partial fraction ni, okay, kita ada 3 case, iaitu linear and non-repeated, dan linear, repeated, quadratic, non-repeated. Okay. Yang quadratic repeated kita tidak sentuh. Okay. Jadi sebelum kita nak tentukan bentuk partial ni, kita kena tengok dia bentuk rational dia dulu. Okay. So kalau bentuk rational tu dia ada dua jenis pula. Kalau dia bentuk proper, kita boleh terus guna kita punya konsep partial fraction lah, yang kes-kes tu. Tapi kalau bentuk dia improper, kita kena buat long division dulu. Okay. So sini secara dia punya, mungkin kita boleh katakan catat alih dia, flowchart dia kan. Kalau dia punya bentuk rational lah, untuk kita rational function. Okay, kita ada bentuk rational kan, bentuk nisbah lah. So, bentuk nisbah ni dia dia boleh dikatakan sebagai proper. Apa proper? Dan juga satu lagi bentuk improper. Okay. So kalau bentuk improper ni kita terus guna dia punya case lah, iaitu kita namakan partial fraction punya case, partial fraction case.
Itu ia ada linear and non-repeated. Ataupun non-repeating lah. And yang kedua, linear and repeating lah. Repeated. Okay. Yang ketiga, kita namakan quadratic. Quadratic and non-repeating. Okay. So itu bentuk proper. So bentuk proper ni nanti kita akan terangkan apa maksud dia. Dan kalau bentuknya improper, okay, kita kena buat dulu either long division ataupun synthetic division yang kita belajar semester lepas. Pembahagian panjang ataupun pembahagian sintetik. Baru dia jadi bentuk proper. Okey, baru dia masuk proper, baru kita buat ni lah. So, itu kalau bentuk dia rational. Okey, rational ni okay. Pertama kita tengok apa bentuk apa maksud bentuk proper ni. Okey, apa maksud bentuk proper. So di sini kita ada jika M ni dia punya kuasa bagi inilah fx di atas, sebutan atas tu dia punya kuasa lebih kecil daripada n, maka kita katakan dia bentuk proper. Umpamanya kamu ada fx bentuknya lebih kecil, x tolak 1, x kuasa 2 tolak tambah 1. Jadi kuasa di sini M dia ni kuasa dia 1, ini kuasa 2. So ini dinamakan bentuk proper rational. Jadi terus gunalah, kita boleh gunakan terus prinsip nantilah di partial fraction kamu tu. Kiranya kamu punya bentuk rational terbalik macam ni. Kuasa di atas lebih besar daripada kuasa di bawah. Okay. If not, f is said to be improper if m greater or equal. So kalau equal pun kita namakan improper. Sekiranya you ada x kuasa tambah 1, sini pun x tolak 1. Kuasa dia sama, 1, sini pun 1. So kalau kuasa dia sama ataupun kuasa dia lebih besar daripada kuasa yang di bawah ni, maka sebab ini m kuasa di atas, n tu kuasa di bawah, maka kita katakan dibentuk improper. Jadi bentuk improper ni kamu kena buat long division. Okey, supaya kita jadi bentuk macam ni kan. Kuasa di atas lebih besar dari kuasa di bawah. So macam mana nak jadikan bentuk proper? Ya inilah bentuk dia. Jawapan ni yang dinamakan bentuk proper ni sebab ini kuasa di bawah lebih besar daripada kuasa di atas kan. Ini kuasa di atas lebih besar, ini lebih kecil. So ini bentuk proper lah ni. So ini bentuk improper. Okay, ini bentuk improper ni. Tidak inilah bagi apa? Kena jadikan. So macam mana jadikan bentuk ni? Kita buat long division. Okay, kamu kena kaji apa? Inilah baliklah. Macam kena ingat baliklah apa macam mana kita gunakan long division ya semasa lepas. Mengajar kamu ajar kan yang lepas puan apa Sazana kan atau Munirah yang ada ajar ni macam mana nak buat long division. Okey, saya tak ajarlah lagi sebab kita dah belajar ni long division ni. So ini dia punya hasil dipanggil quotient lah, quotient ataupun hasil bahagi dia. Hasil bahagi sini reminder dia. Okey, ini reminder. So ini dia punya QX tambah RX bahagi dengan DX. Okay. Itu bentuk apa? Satu bentuk improper ni ditulis sebagai ini QX dia. Sini dia punya reminder dia. Divide by divisor dia. Divisor tu pembahagi dia ni lah. Okay. So itu kamu punya
inilah kamu kena ingat balik ataupun kamu kena belajar balik. Sebab kita tak ajar lah, benda tu kita dah belajar semasa lepas. Okey, selepas tu baru kita pergi kepada bentuk dia. Dah bentuk proper, baru kita pergi tengok adakah dia kes macam mana. Kes ni pun kita dah ajar, kalau kamu ingat semasa lepas untuk linear factor ni, di mana non-repeating linear factor bermaksud kamu boleh lihat contoh macam ni lah. Kan? Ini pertama pastikan dia bentuk proper ke belum. Soalan ni bentuk proper ke belum. Kuasa di atas lebih kecil daripada kuasa di bawah. So dah memang proper lah. tak perlu buat long division lah. Memang dah bentuk dia proper lah. Ini bentuk proper. Tak perlu long division ataupun synthetic lah. Synthetic division tak perlu. Okey. Maksudnya satu kerja kamu dah skip lah. Sebab dia bagi soalan ni dalam bentuk kuasa di atas lebih kecil daripada kuasa di bawah. Okey. Cuma kamu nak faktorkan yang bawah ni, kena faktorkan dapat macam ni. Kita keluarkan X lah. Keluarkan X dapat dapat macam ni lah. Okey. Kalau kita keluarkan X 3 tambah X kuasa 2 tolak 2X ni, keluarkan X kurang 1 jadi X kuasa 2 tolak X tolak 2. Okey. Jadi ini kita boleh faktorkan dapat X tolak 2, X tambah 2 jadi X tolak 1 lah. Kalau kita faktorkan. Kita dapat ni. So ini yang dinamakan sebagai linear factor ni. Di mana pertama sini 1 kuasa 1 kuasa 1 kuasa 1. So dia adalah linear factor. Jadi tiga ni panggil linear factor dan dia bukan yang repeated lah. Sebab apa? Sebab sini X tambah 2, sini X tolak 1. So kalau yang kata yang repeated tu, yang kedua punya kes, kalau dia macam ni. So ini yang dinamakan linear factor dan dia adalah berulang, repeated. Yang ini linear factor, dia tidak repeated. Okay, so ini juga kita dah ajar lah sebenarnya macam mana cari nilai sebenarnya. Boleh pakai A, B, C. A, B tambah C ataupun A1, B, A2, A3 pun boleh lah. Okay. Kalau kamu ingat lagi semasa lepas, ingat lagi tak? Boleh ingat lagi tak ni? Tajuk partial fraction ni. Boleh ke? Boleh ingat ke? So kalau you dapatkan nilai dia kerja dia, maksudnya kerja yang kuliah yang semester lepas tu kamu kena cek balik lah. Sebab semuanya separuh daripada kerja kamu ni macam ni kan, nak cari nilai A, nilai B ni adalah kerja semester lepas. Apa yang you dah buat semester lepas tu kamu kena tahu dulu. Kalau you salah kat sini, maksudnya kita punya jawapan nanti, sebab kita nak sebenarnya tajuk kita dekat sini. You start je lah. Kalau ikutkan yang ini, kita semester lepas lagi. Maksudnya kamu dah tukar bentuk soalan yang ni, yang asal tadi, ke dalam bentuk partial ni. Ini bentuk partial lah kita makan. Partial ni. Partial fraction. Jadi bentuk yang tak boleh dikamilkan ni, kita nak integrate susah, kita boleh jadikan bentuk yang lain, lepas tu baru kita boleh integrate setiap satu lah. So kat sini kita pakailah, kita belajar mungkin substitution lah kebanyakan yang kita gunakan. Dan ada juga yang kamu akan gunakan kat sini by part. Jadi kebiasaannya kita guna macam ni, guna substitution. Ini pun substitution dan ini pun substitution. So dalam partial ni, tajuk substitution tu
kamu kena mahir dululah. Sebab kita ajar tajuk substitution itu yang pertama. Lepas tu kita pergi apa yang kedua, tajuk apa minggu lepas, iaitu by part, kan? Lepas tu baru kita masuk yang ketiga ni, partial fraction. Okey? Dan kalau soalan dia macam ni, dia jelas lah. Kan, dia dah jelas. Dia kata, find partial fraction. Maksudnya, kamu dapatlah partial fraction yang kita belajar semester depan. Di mana ini linear, ini linear lah. Ini linear juga sebenarnya, tapi dia berulang. Repeated. Dia adalah, kalau kita pecahkan bawah tu jadi X tolak 1, X tambah 1, X tambah 1. Jadi ini bukan kuadratik ya. Kena hati-hati ya. Kuadratik tu lain. Okay? Kalau kuadratik tu mungkin you boleh tulis macam ni. Kuadratik. Okay. Kalau kuadratik linear, kuadratik yang tidak berulang, dia jadi macam ni lah. Kalau dia berulang, dia ada kuasa di luar pula. Okay. So ini, tapi yang ni kita tak belajar lah. Kita belajar yang kuadratik tapi dia kuasa di luar ni 1. Okay. Okay, itu yang kuadratik nantilah. Tapi yang ini sebabkan kita boleh tulis X tambah 1 ni kuasa 2, boleh tulis macam ni. So ini adalah kita punya partial ni adalah yang pertama lah, kes yang pertama. Kes 1 ni kita panggil. Okay, iaitu ni. So ini bukan repeating lah, repeating linear factor kan, tapi kita adalah jenis yang berulang lah. Dia dua kali kan. So kita boleh tulis ni linear, tapi dia linear ni sebab dia kuasa 1 dalam ni. Tapi dia berulang. So bentuk dia adalah A per X tambah B per X ni, dan juga yang ni yang kuasa 2 ni lah. So ini kena ingatlah kan, dia punya bentuk yang berulang tu, yang ini X tambah 1, ini X tambah 1 kuasa 2. Okay. So kita cari nilai A, nilai B, nilai C. Dah dapat nilai ni. Ini nilai A nya ni. Ini nilai B dia. Okay, ini nilai C. So dah dapat nilai semua ni, baru kita gunakan integration satu persatu. So part sini kita gunakan inilah substitution teknik. Okay, kebiasaannya kita guna substitution teknik lah yang kita belajar semester depan ni. Semua tajuk ni guna substitution. Okay. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bentuk partial. Okay. Di mana sini bentuk partial kamu. Okay. Ini bentuk partial yang linear lah. Linear, tapi di sini yang berulang ni. Bukan ulang. Kuadratik tapi non-repeated. Dia bentuk kuadratik tapi kuasa di luar ni. Okay. Kalau diperhatikan kuasa di luar ni 1. 1 di kuasa. So ini adalah bentuk kuadratik lah. Okay. Jadi untuk bentuk partial ni, kalau bentuk yang kuadratik ni kita boleh factor, kita kena factorkan dulu. Jadi sebabkan kuadratik kamu ni tak boleh factor. Kamu tak boleh factor ni. Ini kalau kamu lihat dia punya determinant dia, B kuasa 2 tolak 4 AC ni, dia less than 0. Kalau you tengok sini, dia maksudnya dia tidak punya nyata. Jadi apabila kuadratik ni tidak boleh difaktorkan, maka kita tak boleh tulislah dalam bentuk linear ni. So ini dia jadi kuadratik, dia kekal kuadratik. So bentuk dia kekal kuadratik. Dan bentuk kuadratik ni macam ni pula. Okay. Itu AX tambah B. Yang ini linear lah. Ni. Ini linear. Ini linear. Ini yang bentuk kuadratik ni. Kuadratik non-repeated. Okay. Non-repeated. Okay. Sebab apa? Dia
kuasa dia ni, kuasa di sini kuasa 2, dia kuadratik, tapi di kuasa di luar ni 1. So, kuasa 1 ni maksudnya non-repeated lah. Tidak berulang. Kecuali kalau dia letak sini kuasa 2. So, ini jadi kuadratik repeated. Dia berulang. Okey. So, macam ini kita tak ada, kita kes yang keempat tak adalah ini. Ini dipanggil sebagai third case saja. Kes yang ketiga. Iaitu quadratic factor non-repeating. Okey. Bentuk dia ni lah. Tapi kalau bentuk kuadratik tu boleh factor, kamu kena factor dulu, dia akan jadi linear. Kalau itu tengok dulu kuadratik ni bentuk macam mana. Okay. Ada soalan ni, kalau kamu kena, jangan tengok dia kuadratik je, you kata kes ketiga. Tak. Kamu kena tengok soalan tu sekiranya boleh difaktorkan. Okey. 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 Cuba kita tengok bentuk yang ni dulu. Satu soalan ni. Okey, pertama, adakah bentuk dia proper, improper dulu. You kena kena pasti, identify dulu, clarify dulu. Adakah bentuk dia ni proper ke improper? Tolong beritahu. Improper. Improper. Improper, good. Apa maksudnya? Kalau bentuk improper bermaksud kita kena buat long division supaya kita boleh dapat bentuk proper. Okey? Jadi sini saya tunjuk metod yang ni lah, metod yang panggil sebagai long division ni. Sekiranya mana yang masih belum mungkin bukan masih boleh tahu kan, dia dah tahu dah. Cuma apa dia bagi tu tak ingat ataupun terlupa. Okey. Okey. So pertama, bentuk soalan ni adalah bentuk rasional lah. Confirm dia bentuk rasional sebab dia kata find the following integral. Dapatkan kamiran bagi fungsi inilah. Fungsi berikut yang ada banyak ni kan. So kita tengok yang pertama. So kalau you guna kaedah yang pertama, substitution technique, kamu tak boleh nak selesai. You boleh cubalah. You boleh cuba. You guna kaedah pertama, kaedah kedua memang tak boleh gunalah sebab bentuk dia bukan bentuk pie part. Okay? So confirm yang metod yang kedua ataupun teknik yang kedua tak boleh digunakan. Teknik pertama kamu boleh cuba, tak boleh. So kita ada satu je teknik yang terakhir sini iaitu partial. So partial pula you kena tahu bentuk proper ke tidak. So sini sebab dia kuasa ni atas ni lebih besar daripada kuasa di bawah, maka kita kena jadikan dulu bentuk improper ni dalam bentuk proper dia. Apa? So kita pakai long division. Okay, long division. X kuasa 3 bahagi dengan X kuasa 2 tolak 1. Jadi dia punya quotient ni ataupun hasil bahagi ni mestilah X. Supaya X kali dengan X kuasa 2 ni dapat X kuasa 3. Okay. Lepas tu X ni pula kali dengan sini. Kali dengan negatif 1 sudah dapat negatif X. So kita buat macam pecahan ni kita tolak je. Kita tolak nilai itu dapat sifar. Sini cos sifar lah. Sifar depan sifar tolak ni tambah X. Jadi kamu tak boleh cari lagi dia punya ni. Kan? Sebab sini kuasa dia dah X ini boleh cari 1 dah kan? Boleh cari. So sini untuk cari X boleh, tak boleh kan? Tolak. Okey, X kuasa 2 tolak X ya. Di sini X kuasa 1, X kuasa 3 tolak 1. Okey. Betul ke ni? Ini X kuasa 2, X kuasa 3 kan? So sini tolak 1. X.
Kita tolak sifar, kita sifar tolak tambah. Jadi you dapat apa? You dapat bentuk dia adalah X tambah X bahagi dengan X kuasa 2 tolak 1. So ini bentuk proper lah. Sebab kuasa sini 1, kuasa sini 2. Okay. Jadi tinggal you tukar je bentuk ni menjadi bentuk proper lah. Bentuk proper ni. Iaitu kameran bagi X tambah kameran bagi X bahagi dengan X kuasa 2 tolak 1. Okay. Di mana ini kita nak kamelkan, ini kita nak kamelkan. So ini kamelkan dapat X kuasa 2 lah. Ini. So ini kena guna partial lah ni. Partial fraction. Iaitu bentuk apa? Ini kita boleh keluarkan, atau ini kita boleh tukar menjadi X tolak 1, kita boleh faktorkan kan, X tambah 1. Okey. Saya padam ni. Ini partial long division . Long division. Okey. So sini nak ni kita nak integrate ni. So ini bentuk partial fraction, tapi dia linear and non-repeating. So dia kena buat dia punya nilai itulah. Nilai A dan nilai B tu kena cari dulu. Okey, kena cari dulu. So ini bentuk linear A per X tolak 1 tambah B per X tambah 1. Okey, so kena cari nilai A apa, B apa ni. Okey, so kalau kamu samakan dia punya penyebut ni ataupun denominator dia, denominator ni penyebut ni. Kamu akan dapat A kali X tambah 1 tambah B X tolak 1 dibahagi dengan X tolak 1. Okey, ini partial punya tajuk semester 4 . Kalau kamu ingat, so ini kamu kena kembangkanlah yang atas tu kan. Ini kena kembangkan ni. Atas ni. Okey. So situ you kembangkan dapat EX tambah A tambah BX tolak B. Bahagi dengan X tolak 1, X tambah 1. Okey. So kalau kita faktorkan ini, so you dapat A tambah B X tambah A tolak B lah. Jadi samakan dia punya perkali ni, iaitu A tambah B, ni saya tunjuk satu-satu lah. A tambah B sama dengan perkali dia 1 kan. Dan ini A tolak B sama dengan sifar. Sifar. Okay. Jadi A sama dengan B. Okay. A sama dengan B, maka sini boleh tulis sebab A sama dengan B, so B tambah B sama dengan 1, maka 2B sama dengan 1, B sama dengan 1/2. Maksudnya A sama dengan 1/2 lah. B pun balik sama kan, tapi B pun sama dengan 1/2. Jadi sini bentuknya akan jadi 1/2 X tolak 1 tambah 1/2 X tambah 1. Okey. So ini saya dah tunjuk komplit lah dia punya long division dan juga dibentuk partial ni. Semester lepas ni kamu belajar partial. So kamu nak tinggal integrate ni je lah. Ini maksudnya bentuk ni kita dah jadikan bentuk partialnya adalah inilah bentuk dia. Kalau ikutkan bentuk partial ni adalah ni. Kita buat ni. So kita pakai 1/2 integrate dapat ini. Kalau you buat ln yang dapat ln X tolak 1 yang mutlak. Pakai gantian substitution, ini pun sama. Setengah
ln X tambah 1. Jadi ini akan dapat, ini boleh kita buat dia setengah ni, dia ln kan tambah jadi darab lah. Jadi nanti setengah ln X tolak 1 X tambah 1 kalikan. Okey. Ini akan dapat setengah ln X tambah 1 X tolak 1 tambah C. Okey, itu jawapan akhir lah. Untuk contoh yang tadi ni. Kita buat ni. Okay. So, itu yang lain tu boleh cubalah. Saya dah tunjuk satu ni pun dah cukup memadai untuk tajuk hari ni lah. Untuk partial fraction ni. Okay. Yang contoh tu you boleh cuba. Ada soalan ke? Nak tanya yang pasal contoh tadi. Yang kita ada ni. Saya tengok. Kalau ikutkan jawapan ni, 1.5, you tengok jawapan dalam buku kamu tu. 1.5. 1.5 nombor 1. Dia tak pecahkan lah. Dia bukan tak pecah, dia tak ni lah. Setengah tu. Ni setengah ni dia tak cantum kan. Kalau ikutkan boleh je. Tak cantum. Jadi ni ada X kuasa 1 kamilkan dapat X kuasa 2 per 2. Okay, betul. X kuasa 2 per 2. So dapat situ keluarkan setengah je lah. Keluarkan setengah. Okay. Sini akan dapat kali keluarkan setengah dapat apa? Dapat 1 per 2 keluarkan dapat X kuasa 2 tambah ln X tolak 1 tambah 1 tambah ln X tolak 1. Okay. X tolak 1 X tambah 1 ln tambah C lah. Tambah lah. Kalau you nak buat macam ni pun boleh lah. Tak ada masalah pun. Jadi konsep je. Kalau dia kalau dia darab, maksudnya dia tambah. Kalau you buat macam ni. Betul. Okay. Ada soalan ni kan? So itu bentuk hari ni lah. Bentuk yang ketiga yang kita belajar ni, bentuk partial fraction. Dan pertama, partial fraction ni you kena tahu bentuk dia proper ke tidak dulu. Okay. Okay, kita tengok ada contoh lain ni. Tadi bentuk yang pertama tu bentuk proper lah. So yang ini adakah bentuk apa? Dia proper ke belum? Proper. Okay. So tak perlu buat long division lagi lah. You terus pergi tengok case by case dia. Case apa? Adakah case linear ke ataupun case quadratic? Okay. Jadi kalau kita nak tahu, kita cuba apa-apa, kita cuba factorkan dulu. Kalau boleh factor. Kalau tak boleh, dia tinggal macam tu lah. Maksudnya mungkin dia quadratic lah. Okay. So jangan tengok je kuasa 2 ni, you kata quadratic. Tidak. You kena factorize dulu. Factorize dulu. Yang simplify lah. Dia panggil kita kena simplify dulu. Okay. Ini bentuk proper. Tak perlu long division lah lagi. Tak perlu buat satu langkah yang itulah. Kita dah skip. Tak perlu long division. So kita cuba tengok bentuk dia apa. Kes apa? Kes 1 ke, kes 2 ke, kes 3. Okay. Kes 1 ke, kes 2 ke, kes 3. Mana satu. Okay. Kita tengok. Ini linear lah. Linear, tapi yang ini quadratic. Okay. Yang ketiga lah ni. Tapi dia boleh factor ke tidak? Kalau boleh factor, maksudnya dia mungkin boleh jadi linear. Okay. Tapi kalau dia tak boleh nak factor, tak boleh nak kita nak kecilkan lagi dia punya tu, dia dalam bentuk factor linear dia, maka dia jadi kekal quadratic lah. So dia akan jadi case 3 lah kalau tak boleh nak factor. Okay. Okay, so ini bentuk apa? Bentuk improper. Bentuk proper. Okay. Bentuk proper ni sebab X kuasa sini. Ini bentuk apa? Bentuk yang saya tahu dulu. Ini bentuk
improper sebab kuasa ni sama. Okey. Improper ni maksudnya kuasa dia X ni kuasa dia sama ataupun kuasa di atas tu lebih besar daripada kuasa di bawah. Okey, sebab dia M greater or equal N ni. Ini improper ni. Dia lebih besar kuasa di atas ni ataupun dia sama. So, kalau sama ni dia improper juga. So you kena buat long division dulu. Ataupun sintetik lah. Mana-mana yang kamu ataupun yang kamu biasalah ataupun kamu senang bagi kamu. Okey. So ini bentuk improper. Ini bentuk improper. Yang lain itu bentuk improper lah ni. So ini bentuk apa? Kuasa atas satu, ni kuasa bawah ni. Kalau kita kembang ni, dia jadi kuasa 3 lah. Jadi bentuk proper lah. Ni proper. Tak perlu buat long division. Okay. Ni proper. Okay, ni proper. Okay. Ni sama lah. So, ini improper. Kita buat tadi lah. Okay. So, ada 2 je soalan ni yang melibatkan improper. Okey. Jadi kita dah habis bincang topik method lah. Maksudnya method, dari segi method tu sebenarnya ada lagi. Ada lagi method yang sebenarnya, tapi kita tak bincangkan method-method yang dia kata high level lah. High level maksudnya kalau you masuk degree nanti, kalau you ambil calculus dalam fakulti sains tu, you ada calculus, you ada algebra, lepas tu kalau you masuk apa dipanggil tu major matematik. Kalau you ambil major matematik, you akan jumpa lagi itulah apa dipanggil tu metod yang lain, okey. So itu saja, kita jumpa nanti hari Khamis kan, hari Khamis dengan application pula. Kita habiskan dulu application, lepas tu nanti kita pergi differential equation. Okey, topik yang